Okey, kita sambung bersua kembali. Okey, kita sambung apa ni? Slide yang seterusnya. Okey, slide yang seterusnya kita berhenti sampai retorik pemberian tadi kan? Okey, kita sambung. Okey, ni retorik yang terakhir lah. Okey, tentang retorik pemberian. Okey, macam saya bagi tahu contoh tadi. Pemberian ni maksudnya penerangan. Pemberian ni dia memperincikan memperincikan sesuatu penerangan. Okey, memperincikan sesuatu penerangan bagaimana pemerinciannya adalah macam saya bagi tahu contoh tadi, kita beli barang kan. Okey, beli barang telefon ke apa ke ada dalam tu disertakan dengan manual pengguna. Jadi manual pengguna tu adalah retorik pemberian ataupun penerangan. Tak cukup dengan dengan ayat yang digunakan. Okey, takut kita tak faham dengan ayat itu. Juga takut kita tak faham dengan ayat itu, turut disertakan dengan lukisan juga. Pelukisan kan, untuk melukiskan sesuatu melalui perkataan siap, dia tunjuk gambar rajah lagi kan, bahagian ni untuk apa, skrin ni untuk apa, kamera ini macam mana nak guna. Okay, disertakan dengan gambar rajah. Sama juga apa ni, kalau kita tengok alat apa lagi? Yalah, dalam manual pengguna itu salah satu contoh yang tepat untuk menggambarkan pemberian. Tak cukup dengan ayat, tulis lagi. Okey, itu pemberian. Jadi pemberian ini jelas, mesti tepat, objektif sifatnya. Objektif ni maksudnya terus, tidak bersifat terus menyatakan, okey, skrin ni untuk apa, bahagian ni untuk apa, butang ni untuk apa dan sebagainya. Okey, tidak memasukkan sesuatu emosi ataupun pandangan. Pandangan tak boleh dimasukkan dalam retorik pemberian. Pada pandangan saya, butang ini digunakan untuk apa-apa. Tidak boleh. Itu bukan pandangan kita. Kena betul-betul subjektif. Untuk apa dan sebagainya. Tidak boleh memasukkan persepsi kita, pandangan kita, pendapat hujah kita, tak boleh lah. Okey, kena terus objektif sifatnya. Okey, pembaca ataupun kita ni lah, kita ni dapat seolah-olah dapat melihat, memegang atau merasa sesuatu yang digambarkan. Walaupun telefon tu tak ada depan kita, bila kita tengok manual pengguna ni, kita dapat bayang, kita tengah pegang telefon. Okey, dekat sini bahagian ini, dekat sini bahagian ini, butang ni untuk apa, ini untuk apa. Okay, sebab itu dia kata, kita ni seolah-olah dapat melihat, dapat pegang, dapat merasa sesuatu yang digambarkan. Okey, retorik pemberian juga untuk memperincikan pendedahan, okey. Memberikan maklumat yang lebih mendalam tentang sesuatu perkara, maklumat peralatan ataupun proses. Contoh tadi saya bagi tahu, kalau retorik pendedahan ini menjelaskan tentang takrif fotosintesis. Contoh ya. Okey, kemudian kita jelaskanlah dalam kelas kita mengajar kan, proses fotosintesis ini kita gunakan dalam bentuk ayat lah. Jadi untuk menerangkan lagi, untuk mendedahkan lagi tentang proses fotosintesis itu, kita menggunakan kaedah lukisan. Kita siap lukis lagi dekat papan putih tu, ataupun papan hitam tu kan, ataupun kita siap sertakan dengan gambar rajah lagi dalam slide kita. Siap gambar rajah, ini bahagian ini akar, ini bahagian daunnya, apa-apa dan sebagainya lah. Okay, itu dimaksudkan memperincikan sesuatu pendedahan. Dia dedah juga tetapi dia memperincikan lagi. Okey. Penulisan penerangan dilakukan dengan lebih rapi, kerana mengambil kira tindak balas yang dilahirkan oleh pembaca. Ya, sangat penting ya dalam retorik pemberian atau penerangan ni, dia mengambil kira tindak balas. Kalau kita menjelaskan tentang proses fotosintesis dengan gambarnya ada, dengan perincian ayat yang lengkap semua, tapi orang tak faham lagi. Tindak balas ni kita dapat dari orang kabur, tak jelas lagi. Jadi dalam retorik pemberian ni sangat penting untuk kita melakukannya dengan lebih rapi lah. Okey. Penulisan, setiap penulis berharap dapat memindahkan idea mesej secara keseluruhan kepada pembaca untuk menimbulkan gambaran. Okey, keseluruhan mesej itu apa yang ada dalam fikiran kita dengan gambar rajah, dengan ayat begini-begini dapat disampaikan 100% kepada orang yang mendengar, kepada orang yang membaca, kepada pengguna dan sebagainya lah. Okey. Penulisan yang menggunakan kaedah saintifik dalam penulisan artikel ilmiah, langkah diterangkan dengan terperinci supaya tidak timbul keraguan.
Penerangan juga mengandungi sebab sesuatu kaedah alat itu digunakan. Okey. Okey, ini contoh retorik pemberian. Okey, retorik pemberian. Okey, ini dia memberikan orang. Okey, teks ini, okey, pemberian ni sebenarnya ada banyak jenis tapi saya tak masukkan dalam ni. Kalau ikut teks satu ni, dia memberikan orang. Kalau teks dua ni, dia memberikan tempat. Okey, memberikan tempat, memberikan orang. Okey, memperincikan orang. Bila sebut pemberian ni maksudnya memperincikan. Okey. Okey, teman saya Syahrin Ismail masih bujang. Berusia pertengahan 20-an, mempunyai paras seperti seorang bintang filem Korea. Kulitnya putih, tingginya 1.7 meter dan beratnya 68 kilogram. Rambutnya hitam berkilat, sentiasa disikat dengan rapi mengikut fashion rambut Fatah Amin. Ketika berjalan, langkahnya nampak yakin dan tidak terburu-buru. Kita tak kenal pun siapa Syahrin Ismail ni. Tapi contohlah Syahrin Ismail ni betul-betul kawan saya. Contohlah ya. Okay. Jadi saya memberikan satu-satu. Dia masih bujang, usianya berapa, rupa parasnya bagaimana, tingginya dengan beratnya, rambutnya bagaimana, sikapnya bagaimana, fashion dia ikut siapa, jalannya bagaimana. Okay, kalau nak perincikan lagi, ketika berjalan langkahnya nampak yakin dan tidak terburu-buru. Kawan saya ini, dia suka menonton filem apa-apa-apa. Dia juga gemar apa-apa-apa. Jadi boleh diperincikan lagi sebenarnya. Okay, ini maksud perincian. Perincian pula, pemberian. Memperincikan satu-satu. Ini berbeza dengan pendedahan ya. Okay, dia mendedahkan juga. Tapi tidak seperinci yang ini. Tidak terperinci seperti yang ini. Kalau pemberian ni lebih mendalam sifatnya. Okey, lebih mendalam sifatnya. Kalau mendedah ni, pendedahannya sekadar, bukan nak kata luaran juga, tetapi tidak sedetail yang inilah. Okey. Kawasan itu ini memerincikan tempat. Okey, kawasan itu semak. Di padang itu tidak berhutan, tiada berhutan besar tetapi dipenuhi pokok ambung-ambung, malapari, bulangan dan tulang-tulang kayu. Di seberang sungai kelihatan pokok-pokok bakau, api-api, buta-buta, jeruju dan tulang-tulangnya sahaja. Ada sebuah bukit yang tinggi di hujung Tanjung Kuala Singapura. Ini hikayat Abdullah. Okey, jadi dia cuma nak bagi tahu kawasan itu semak, tapi dia bagi tahu. Tak ada hutan besar, ada pokok apa jenis, semua jenis pokok dia bagi tahu. Kemudian ni semua jenis pokok dia bagi tahu. Kemudian ada dia nak cerita tentang ini je Tanjung Kuala Singapura ini. Tapi dia memerihalkan tempat itu dengan bercerita satu-satu jenis pokoknya apa dia. Kalau memperincikan tempat yang berbentuk contohnya UMT. Kita nak memperincikan tentang UMT ni. Okay, macam mana kita nak terangkan kalau kita menggunakan teknik retorik pemberian, kita nak memberikan tentang UMT. Okay, jadi kena adalah bentuk bangunan dia macam mana, ada bangunan kapal ke, kapal separuh tenggelam di muka pintu masuk pintu masuk UMT gitulah. Okay, jadi kena lebih mendalam lagi. Dia dedah juga, dia mendedahkan juga tetapi lebih mendalam. Secara terperinci lagi. Okay. Jadi habis sampai situ saja untuk retorik. Jadi kita ada 6 jenis retorik ya, 6 jenis retorik. Okay. Jadi saya harap anda fahamlah ke-6 ni dan dapat diaplikasikan dalam forum. Sebenarnya ada satu lagi topik tentang retorik. Okay, nanti saya akan buat video yang lain lah. Okey, untuk hari ini, kita dah habis. Jadi ini adalah latihannya. Okey, analisis retorik. Ada analisis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 11. Okey, cuma anda kena kenal pasti. Okey, analisis retorik yang pertama ni, analisis 1. Anda baca, kenal pasti ini retorik apa? Adakah retorik pendedahan? Adakah retorik pemujukan? Adakah retorik pemberian? Penerangan dan sebagainya. Okey, sama jugalah analisis 2. Analisis 2 guna retorik apa? Baca dan kenal pasti retorik apa yang hendak digunakan. Okey. Sampailah yang ke 11. Jadi ini anda kena buat dah hantarlah. Okey, kena buat dan juga hantar.
Jadi itu sajalah untuk hari ini untuk tajuk retorik. Ada satu lagi tajuk tentang retorik untuk video yang seterusnya lah. Okey. Untuk hari ini sekian sahaja. Kalau ada apa-apa yang anda tidak faham, boleh ajukan soalan dalam grup WhatsApp ke, boleh email personal ke, boleh WhatsApp personal, apa-apa sajalah. Beritahu ya kalau tak faham. Okey, biasa kalau dalam periksa pula, dalam ujian akad memang adalah soalan retorik ni. Okey, contohnya biasanya saya bagi satu petikan. Okey, macam inilah, macam latihan tadi. Mana? Okey, contohnya. Okey, yang ke-11. Okey, saya bagi petikan ini. Okey, petikan di atas menggunakan retorik apa? A, pemberian, B, penerangan. Jadi kena pastilah. Okey, kemudian prinsip-prinsip juga kena tahu. Prinsip retorik cerita apa dia, retorik penghujahan, retorik pendedahan apa dia. Juga biasa ada ya. Okey, jadi sekian saja dulu untuk kuliah hari ini. Kalau tidak faham, sila tanya dalam grup dan latihan jangan lupa buat ya. Okey, jadi terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.